Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Aidil Haikal bin Yuza. Pada hari ini saya akan menemui seorang responden. Di sebelah saya bersama saya saudara Muhammad Aizuddin bin Muhammad Ali yang sedang melanjutkan pengajiannya di UPSI Perak. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita mulakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Aidil Haikal bin Yuza akan berbual seorang responden saya, iaitu saudara saya sendiri, untuk menjawab 10 soalan yang daripada projek tugasan saya. Di sebelah saya ni adalah saudara saya Encik Muhammad Aizuddin bin Muhammad Ali. Dia akan menerangkan 10 soalan saya yang saya akan ajukan kepada dia. Encik Is, boleh tak Encik Is jawab mengapa etika dan peradaban atau lebih dikenali sebagai PEP dalam masyarakat sangat mempengaruhi negara dan pasaran? Baiklah, kita dapat melihatkan sekarang etika dan peradaban, mengapa dia menjadi salah satu sebab tarikan pelancong. Sebab kita tengok dekat Malaysia sekarang ni, kita dapat melihat banyak tempat pelancongan. Seperti kita lihat di Pahang, di Langkawi, banyak tempat-tempat yang menarik minat pelancong asing dalam negara ataupun luar negara. Seperti contoh, kita para pelancong ni tertarik akan dengan budaya yang pelbagai. Kita dapat melihat kalau kita pergi ke Sabah atau Sarawak, kita dapat melihat budaya orang Iban, budaya orang Kadazan Dusun dan pelbagai lagi budaya yang menarik. Itu menjadi punca utama bagi para pelancong ni tertarik. Mereka ingin mempelajari dan menerokai budaya yang baru, terutamanya pelancong asing. Pelancong asing jenis yang tertarik akan budaya-budaya yang baru, seperti di Pulau Langkawi, di Kedah, Kelantan, banyak budaya-budaya yang kita tidak ketahui. Jadi itu merupakan faktor utama di mana budaya sebagai tarikan utama pelancong untuk datang ke Malaysia. Terima kasih. Saya juga nak tanya, bagaimana mengapa etika dan peradaban ini penting dalam mendukung tanggungjawab dalam sosial? Cuba ulang. Mengapa etika dan peradaban penting dalam mendukung tanggungjawab sosial? Etika bertanggungjawab dalam mendukung sosial. Kita dapat tengok dalam budaya, setiap budaya itu memang akan diajarkan cara-cara untuk beradab. Setiap budaya, contohnya budaya orang Iban, budaya orang Melayu, budaya orang Cina, budaya orang India, memang telah diajar dari kecil dengan budaya mereka, macam mana untuk menghormati orang-orang tua dan mengamalkan budaya mereka dalam kehidupan seharian. Bagaimana mereka merayakan hari perayaan seperti hari raya, hari Deepavali, hari Tahun Baru Cina. Itu dari sana mereka telah mengamalkan budaya itu sendiri dan juga etika. Kita dapat lihat seperti contoh pada Tahun Baru Cina kan, orang Cina memakai pakaian tradisional mereka. Jadi dari sana merupakan salah satu etika pemakaian. Itulah mengapa tanggungjawab, bagaimana etika ni bertanggungjawab dalam sosial. Jadi pula pandangan saya. Pada pandangan Cik Is, dalam keadaan pandemik sekarang apakah cabaran untuk meningkatkan penghayatan etika dan peradaban dalam berbagai kaum? Cabaran sekarang. Kita tengok, kita dapat lihat situasi sekarang ni, bagaimana COVID-19 menghalang banyak pelaksanaan aktiviti yang berkaitan dengan etika budaya ni. Tapi itu bukannya adalah masalah yang tak dapat kita tangani. Kita dapat melihat zaman IT sekarang kan. Zaman IT membantu kita untuk
mengetahui, untuk membagi tahu orang-orang di luar sana tentang budaya kita. Kita dapat melihat kita Facebook, Instagram, dari media platform itu sendiri kita dapat untuk membagikan etikan budaya kita ni semakin diketahui. Walaupun kita tak dapat bersemuka, tidak dapat orang bilang macam face to face, kita tetap juga dapat mempelajari budaya orang lain. Macam orang asing belajar budaya orang Malaysia. Dia orang tengok video-video yang telah direka oleh anak-anak tempatan yang kreatif dan inovatif, menjadi inspirasi mereka. Kalau mereka dah habis pandemik COVID-19 ni, mungkin mereka akan tertarik untuk datang ke Malaysia. Okey, menyebut tentang ICT tadi, pasal teknologi, kecanggihan teknologi kan. Boleh tak saya nak tanya, apakah peranan ICT dalam memantapkan lagi kesepaduan nasional? ICT memantapkan kesepaduan nasional. Kita dapat tengok, kita dapat lihat sekarang ni ahli-ahli politik tidak dapat untuk melaksanakan kempen pilihan raya secara bersemuka. Tetapi mereka menggunakan kaedah alam maya. Macam mana kaedah alam maya ni sebenarnya? Dia orang membuat satu video, dan mereka siarkan di platform rasmi mereka seperti Facebook. Seperti kita dapat lihat, ramai sekarang anak-anak muda ke golongan orang berumur menggunakan Facebook sebagai platform untuk mengetahui perkembangan isu semasa. Jadi dari sana kita dapat melihat rakyat, kalau golongan-golongan muda, golongan-golongan orang tua melihat video itu, jadi mereka dari sana pun mereka boleh memupuk sifat kesepaduan antara satu sama lain. Walaupun dia dalam alam maya, tapi dia mampu mendukung kesepaduan masyarakat itu tersendiri. Kita dapat melihat di YouTube juga ada ditayangkan bagaimana ahli-ahli politik menggunakan platform media ini dengan baik, dengan begitu cermat untuk mendukung lagi perpaduan nasional dalam masyarakat. Sebabkan itu kan, sekarang kan IT canggih sangat. Okey, boleh tak berikan pandangan sikit tentang apakah isu-isu negatif yang terdapat dalam perkembangan ICT terhadap golongan muda, dan bagaimana hendak membantah isu tersebut? Dapat melihat memang zaman IT ni juga banyak impak-impak negatif yang diberikan, yang akan kita peroleh, terutamanya golongan remaja itu sendiri. Kita dapat melihat kerana golongan remaja ni kadang-kadang salah menggunakan media sosial ni, salah satu platform yang salah. Mengapa saya berkata itu? Sebab kita melihat mereka menggunakan media sosial untuk mencari perkara-perkara yang tidak bermoral. Dalam konteks ini, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting untuk membanteras daripada penyalahgunaan zaman IT ini, terutamanya golongan remaja atau golongan anak-anak tersendiri. Kenapa saya berkata begitu? Ibu bapa mampu untuk mengawal anak-anak mereka untuk daripada menyalahgunakan penggunaan zaman ICT dalam kehidupan mereka. Kita dapat melihat ICT kita haruslah gunakan untuk mencari maklumat-maklumat yang memberi manfaat pada kita, memberikan ilmu. Tetapi kadang-kadang ada segelintir remaja yang menyalahgunakan ICT ni ke arah jalan yang salah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting. Seperti contohnya, ibu bapa perlu mengawal atau mengetatkan lagi penggunaan ICT anak-anak, seperti memantau apabila anak-anak menggunakan internet untuk mencari bahan maklumat seperti kerja mereka. Jadi ibu bapa perlu memantau dengan lebih lanjut perkara ini. Okey, terima kasih Encik Adi. Okey, juga sekarang ni kita pun juga banyak lagi soalan yang akan ajukan. Macam contoh ni, kita sekarang dah nak masuk konsep antarabangsa di Malaysia. Okey,
boleh tak memberikan pandangan sikit apakah konsep negara bangsa di Malaysia untuk nak beri faham lagi orang di luar sana? Okay, pandangan saya tentang konsep bangsa ni kan. Bangsa di Malaysia ni kita ada pelbagai bangsa. Okay, yang menyatukan kita adalah yang memusnahkan kita adalah ego sebenarnya. Kalau kita mengetepikan ego atau sifat resis, ya, dalam diri kita, kita dapat menyatukan bangsa menjadi sebuah bangsa yang harmoni, yang mempunyai kerjasama yang utuh, perpaduan yang kukuh. Jadi dalam konsep ini, konsep bangsa, kita dapat melihat dunia sekarang, setiap orang cuba sedaya upaya untuk membasmi sifat resis. Seperti mana kita dapat melihat pada tahun ini banyak sifat resis yang telah berlaku di USA, di mana-mana sahaja. Jadi perkara ini kita perlu elakkan untuk memastikan bangsa kita dalam keadaan yang sihat dan mempunyai perpaduan yang kukuh. Jadi bagi saya pandangan konsep bangsa ni, konsep bangsa adalah amat penting kerana ia merupakan tunjang utama dalam pembangunan negara juga, dalam membangunkan sebuah negara menjadi sebuah negara yang maju. Mengapa saya kata begitu? Sebab kalau dari bangsa sudah kita hancur dan tidak mempunyai kerjasama dan perpaduan yang utuh, maka akan jadilah negara yang tidak harmoni. Akan selalunya perselisihan faham, akan berlakunya peperangan diri, peperangan dingin di antara ahli-ahli politik. Jadi seterusnya dia akan menjejaskan kebajikan rakyat. Jadi perkara ini kita perlu pandang dengan lebih serius tentang konsep bangsa ini tersendiri. Okey. Soalan seterusnya lah. Pada pendapat Encik Islam, apakah cabaran penggunaan bahasa kebangsaan pula dalam pentadbiran kerajaan? Boleh tak beri penerangan supaya orang di luar sana lagi faham? Bagi saya, penggunaan bahasa kebangsaan dalam pentadbiran adalah sangat diperlukan atau sangat diwajibkanlah bagi saya, sebab kita dapat melihat bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan kita merupakan bahasa utama dalam negara ini. Mengapa kita perlu mengutamakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris? Kita tahu bahasa Inggeris merupakan bahasa perantara utama antara negara-negara, antara orang asing. Tetapi kita juga perlu menekankan bahasa kebangsaan kita supaya tidak ditelan zaman. Kalau kita sentiasa mengamalkan bahasa Inggeris dalam kehidupan kita, jadi macam bahasa kebangsaan tu tiada guna lagi. Kita dapat tengok anak-anak muda menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan mereka. Bagaimana orang-orang terdahulu menjaga bahasa kebangsaan itu dengan baik, menekankan bahasa kebangsaan itu dalam pentadbiran. Jadi mengapa kita perlu mengelak daripada menggunakan bahasa kebangsaan dalam pentadbiran? Jadi pandangan saya, bahasa kebangsaan ni perlulah ditekankan dalam pentadbiran di dalam Malaysia. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih Cik Is. Ada lagi Cik Is, saya pun banyak lagi nak tahu tu. Tak apa. Okey, saya nak tanya, kita nak kaitkan dengan pelestarian lah sekarang ni kan. Okey, jadi boleh tak terangkan apakah cabaran pelestarian etika dan peradaban di Malaysia kita selama sekarang? Pelestarian dalam zaman sekarang ni tentang etika dan peradaban. Okay, kelestarian kita dapat tengok kita sukar sekarang ni dengan isu pandemik COVID-19 yang semakin meningkat. Jadi kita susah untuk melestarikan etika dan pembudayaan dalam kehidupan kita sekarang ni. Kita tidak boleh bersemuka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ini dengan lebih mendalam. Jadi kita perlu menggunakan pelbagai platform dengan sebaik yang mungkin, seperti platform Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Jadi kita perlu menggunakan media-media ini sebagai platform kita untuk melestarikan etika dan pembudayaan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti dahulu sebelum isu pandemik COVID-19, kita dapat lihat kerajaan melaksanakan pelbagai etika dan pembudayaan untuk memastikan budaya Malaysia di dalam Malaysia lebih dikenali oleh masyarakat luar, masyarakat asing. Jadi setelah isu pandemik melanda COVID-19, banyak aktiviti-aktiviti untuk memperkenalkan memperkenalkan etika dan budaya di dalam Malaysia ini terbatas. Jadi Dari sudut pandangan Cik Islam, apakah tanggungjawab sosial sebagai organisasi dan atau korporat dalam korporat? kita punya pandangan tanggungjawab sosial Ya, tanggungjawab sosial. dalam korporat. Jadi tanggungjawab, kita cerita pasal tanggungjawab ni, kita tahu setiap individu, setiap orang mempunyai tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab kita sebagai masyarakat adalah sentiasa bekerjasama dan juga mengamalkan konsep perpaduan dalam hidup. Itu adalah tanggungjawab kita untuk mendukung korporat dan juga organisasi-organisasi kerajaan atau swasta di luar sana Kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita ini dengan amanah dan jujur, jadi akan berlakunya perselisihan faham dan juga kehancuran perpaduan. Mengapa tanggungjawab ini amat penting dalam tanggungjawab sosial ni? Sebab kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab dan organisasi atau korporat tidak dapat melaksanakan apa yang mereka rancang untuk kepentingan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Dalam konsep ini kita perlu melihat kita perlu melihat sendiri bagaimana tanggungjawab sosial itu perlu dimainkan oleh setiap individu dalam masyarakat. Jadi bagi saya, oleh itu setiap masyarakat perlu melaksanakan tanggungjawab sosial mereka untuk mendukung organisasi dan korporat supaya organisasi yang ingin melaksanakan pelbagai rancangan dapat melancarkan rancangan yang mereka rancang dengan baik. Sebab rancangan mereka itu sebenarnya banyak memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Dari korporat tu dia rujuk ke apa Encik Is? Korporat tu yang Encik Is nak huraikan tadi. Korporat ni macam korporat ni macam orang-orang yang berjawatan tinggi. Itu korporat, macam ahli kerajaan, pegawai kerajaan, itu adalah ahli korporat. Jadi kalau kita tidak mendukung mereka, bagaimana mereka nak menyuarakan suara kita? Jadi itulah korporat. Terima kasih Encik. Okey, habislah untuk soalan saya yang diajukan kepada Encik Is tadi. Harap semua boleh fahamlah yang kat luar sana yang tengah menonton video kami ni. Okey, terima kasih kerana Encik Is bersusah payahlah nak hadirkan diri untuk ditemu bual oleh saya. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.